ingat baik-baik. Kalau student saya mewajibkan pelajar saya baca tajuk 9. Iaitu bab 1 dan bab 2. Bab 1 dan bab 2 saya mewajibkan student saya baca. Kenapa? Sebab bab 1 bab 2 ni akan keluar satu soalan. Bab 1 warisan negara bangsa, bab 2 kebangkitan nasionalisme untuk peringatan pelajar. Dan dia ada tajuk yang ke-10. Tajuk yang ke-10 perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan tanah air. Iaitu ini tajuk bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Pada kebiasaannya tajuk ini juga akan keluar satu ataupun dua soalan. Dalam peperiksaan akan keluar. Biasanya daripada pengalaman lepas, sidang 1, sidang 2, SPMU, SPN 2022, dia keluar 2 soalan. Dia tak mustahil akan keluar satu soalan. Jika keluar satu soalan tajuk 10, tajuk yang ke-11 akan keluar 2 soalan. Tajuk 11 akan keluar 2 soalan, iaitu bab 7 berkaitan dengan usaha ke arah kemerdekaan, bab 8, bab 9, bab 10. Pilihan raya perlembagaan PTN 97 dan pemasyuran kemerdekaan, dia akan keluar 1 ataupun 2 soalan. Kalau keluar daripada tajuk 10 satu soalan, tajuk yang ke-11 akan keluar 2. Kalau tajuk yang ke-10 keluar 2, tajuk yang ke-11 akan keluar 1. Ini kebiasaannya yang berlaku pengalaman daripada KBSN. Tetapi kini KSSM, kita doakan mana-mana saja yang terbaik. Ini daripada tajuk tingkatan 4 lagi. Dan saya nak sentuh sekali lagi. Ini adalah analisis daripada soalan percubaan se-Malaysia 2023. Kemungkinan ada yang dah tengok, ada yang dah hadam, tapi masih juga lagi saya rasa ada lagi yang belum ataupun pelajar yang baru masuk, dia tengok, ini betul ke ni? Untuk makluman daripada tajuk yang pertama di sini bab 1 dan bab 2, tajuk yang ke-9 daripada analisis soalan percubaan, Terengganu keluar peranan pemerintah dan rakyat, Johor Kota Tinggi Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka, Sabah tujuan wadah dan peranan rakyat, Melaka Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka, Perak Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka, Yayasan Islam Kelantan Undang-Undang Kesultanan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kesimpulannya saya ambil, saya nak pastikan untuk bacaan yang pertama, bab 1 kita ambil Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka. Saya tak kata keluar, saya kata ini penting berdasarkan kepada analisis soalan percubaan se-Malaysia. 1. Dan yang kedua, bab 2 berkaitan dengan nasionalisme, dan yang kedua di sini kita tengok latar belakang Kelantan, latar belakang nasionalisme, faktor. Yang kedua faham, nasionalisme negara kita, maksud dan faktor. Kedah Revolusi England, ataupun nasionalisme barat. Negeri Sembilan nasionalisme barat. Perlis nasionalisme di negara kita. Melaka di Thailand, nasionalisme Thailand dan Indonesia, ataupun nasionalisme di Asia Tenggara. SBP nasionalisme di negara kita, Sarawak nasionalisme di Thailand, dan Yayasan Islam Kelantan nasionalisme di Asia Tengah, Asia Timur, ataupun di Asia, iaitu berkaitan dengan gerakan PAM Islamism. Jadi, jadi nak bayangkan, nak maklumkan kepada pelajar, saya tak kata popular, cuma saya nak maklumkan kepada pelajar, di antara tajuk-tajuk ni, bab 2 ni, yang popular ialah nasionalisme di negara kita, itu yang popular. Kelantan, faham, Perlis, Melaka, Perlis dan juga SBP. Dan itu pilihan pertama saya. Dan yang kedua, saya ambil nasionalisme di barat. Saya ambil nasionalisme di barat, yang kedua. Dan tajuk yang ketiga, untuk tajuk yang ke-9, saya ambil nasionalisme di Thailand dan juga di Indonesia. Daripada 4 ni yang popular ni, insyaAllah dia akan keluar satu soalan. Mungkinlah
Saya tak kata itu keluar soalan, tapi insya-Allah lah kita akan usahakan, insya-Allah ini akan keluar satu soalan. Okey. Dan untuk tajuk bab 3, okey. Tajuk bab 3, bab 4, bab 5 dan bab 6. Okey. Kalau tengok secara keseluruhannya, dia tengok okey, peran dunia yang kedua. Kecuali Kedah, dia keluarkan peran dunia pertama. Peran dunia kedua kita ada dua sebenarnya, iaitu peran dunia kedua di Eropah dan peran dunia kedua di Asia Pasifik. Di Eropah melibatkan Nazism, fascism, dan di Asia Pasifik melibatkan imperialisme Jepun. Jadi peran dunia kedua di Eropah dan Asia Pasifik. Okay? Dan tajuk yang ke-4, okey, bab 4, bab 5, bab 6 bergabungkan dengan 3, 4, 5, 6. Okey, tengok bab 4, bab 5, bab 6. Bab 4 hanya keluar satu soalan sahaja. Daripada 14 set soalan, satu soalan iaitu soalan penyerahan Sarawak kepada British. Penyerahan Sabah, sorry. Okay. Penyerahan Sabah kepada British. Ini hanyalah muncul. Boleh tak naik atas sikit cikgu, nak ambil screenshot. Itu dah penuh dah. Saya tahu dah buat apa-apa dah. Okay. Sorry dah. Okay. Ataupun nanti lepas ni tak apa. Lepas habis kelas, saya akan masukkan analisis ni dalam grup YPM. Okay. Dalam grup YPM kita. Nanti boleh kongsi-kongsi dah. Okay. Dan untuk bab 5, kalau tengok, okey, antara 3, 4, 5, 6. Okey, bab 4 keluar satu saja. Bab 5 keluar, okey, tajuk berkaitan dengan PTM, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pahang, Johor, Sarawak dan Yayasan Islam Kelantan keluarkan berkaitan dengan PTM 1948. Jadi kita tengok sini secara keseluruhannya. Persekutuan Tanah Melayu 1948, kita lebih fokus kepada penubuhan, faktor penubuhan dan ciri-ciri, dan kita boleh baca untuk tambahan lagi iaitu jawatan kuasa kerja. Okey, jawatan kuasa kerja. Tak mustahil dia akan keluar bagaimana gabungan AMC, JA dan Putera. Tak mustahil. Tapi kita tengok soalan ni ada ke tak lepas ni. Dan untuk bab 6 Kelantan, okey, Terengganu keluarkan kesan darurat. Dia Negeri Sembilan, dia keluarkan usaha untuk menangani ancaman komun dan kesan darurat. Perak sebab darurat dan kesan darurat. Okey, bermakna ada 3, tapi saya ambil untuk 3, 4, 5, 6 yang keluarkan 2 soalan, ataupun 1 ataupun 2, saya ambil 3 dan 5. Okey, 3 dan 5. Saya tak kata 4 tak keluar, saya tak kata 6 tak keluar, saya tak kata 3 keluar, saya tak kata 4 keluar. 5 keluar. Saya kata berdasarkan kepada analisis. Dan kita tengok untuk 7, 8, 9, 10. Okey. 7, 8, 9, 10 saya dah sebut tadi tajuk yang ke-11 akan keluar 1 ataupun 2 soalan. Kalau kita tengok bab yang ke-7, Masya Allah. Okey, Kelantan, Kedah, Negeri Sembilan, Johor, Perlis, Sabah, SBP, Perak keluarkan berkaitan dengan sistem ahli. Kecuali Sarawak keluarkan CLC, Yayasan Islam Kelantan keluarkan berkaitan dengan pertubuhan politik. 7.5. Dan di sini kalau kita tengok, saya lebih fokuskan pada yang pertama sistem ahli, yang kedua jawatan kuasa hubungan antara kaun ataupun CLC. Cikgu, kenapa CLC 1 cikgu keluarkan juga? Kenapa cikgu tak ambil faktor penubuhan parti politik? Saya ambil CLC sebab atas populariti. Populariti pada tahun 2022. 2022 memang jawatan kuasa hubungan kaum memang cukup popular. Ada 7 negeri yang keluarkan soalan berkaitan dengan jawatan kuasa berkawan, tetapi tak keluar. Jadi tahun ni wallahualam kita akan ambil, kita akan usahakan yang tu dah. Dan antara 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 akan keluar 1 ataupun 2. Kalau tajuk 7 kita ambil berkaitan dengan sistem ahli dan CLC. Dan untuk bab 8 berkaitan dengan pilihan raya,
Okey. Pilihan raya ni keluar sekali baru, okey, baru keluar sekali tahun 21 C dan 2 tak silap saya. Dan untuk tahun ni Pahang keluarkan kabinet pertama. Johor keluarkan pilihan raya MPP. Okey, Sabah keluarkan, okey. Nur Humairah sekejap ya, Nur Humairah 1 hingga 3. Okey. 8, okey. Pahang kabinet pertama, Johor Kota Tinggi pilihan raya MPP, Sabah pilihan raya MPP, Perak pilihan raya MPP, pilihan Sarawak pilihan raya MPP, Majlis Perundangan Persekutuan. Jadi saya ambil yang pertama kabinet pertama, tetapi yang kedua juga saya ambil berkaitan dengan pilihan raya MPP. Pilihan raya MPP. Bab 9 saya holdkan dulu. Saya tak ambil apa-apa untuk bab 9 lagi. Tapi saya tak kata tak keluar. Ya? Itu saya takut sebenarnya. Saya takut pelajar terikat dengan apa yang tertera di skrin. Seperti mana yang siapa tadi cakap mula-mula mesej lagi, cikgu. Baca lain, keluar lain. Itu yang saya takut. Cuma saya kata ini adalah satu guide, okay, untuk awak. Okay, tak tahu nak baca. Baik tu, buka buku teks ini tak baca, ini tak baca. Okay? Betul perkasa kata kena baca semua. Bahaya nak spot memang tepat sekali. Okay? Jangan spot soalan, okay, tapi target tajuk insya-Allah. Boleh. Okay, nak baca tajuk ni, cairkan. Okay. Dan untuk bab 10, okay, tengok berkaitan semua satu Kelantan, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Melaka, SBP dia keluar satu-satu saja iaitu berkaitan dengan pemasyuran kemerdekaan. Dan pemasyuran kemerdekaan yang ditanya adalah maksud kemerdekaan, dan yang kedua jawatan kuasa sambutan, jawatan kuasa fizikal. Ya? Jawatan kuasa sambutan, jawatan kuasa fizikal. Okay? Itu adalah antara okay, analisis yang saya buat. Bukan kata analisis ini akan keluar dalam peperiksaan, tapi ini adalah analisis berdasarkan kepada populariti. Popularnya tajuk-tajuk dalam peperiksaan. Kita tengok Humairah nak tadi. Okay? Humairah nak 1, 2, 3. Silakan Humairah. Okey, Humairah, dah sempat Humairah? Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih Humairah. Okey, jadi kita akan tengok, okey, dah tengok analisis, kita tengok untuk soalan yang pertama. Okay, saya dah bagi soalan 2 minggu lepas lagi saya dah bagi. Tengok soalan yang pertama, minggu lepas saya bincangkan soalan bab 6, bab 7, bab 8. Sepatutnya malam ni bab 9 dan bab 10. Tapi saya usahakan juga untuk malam ni bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 insya-Allah. Minggu depan insya-Allah bab 5, okey, bab 9 dan bab 10. Next kita akan buat untuk tajuk tingkatan 5 pula, okey. Sudah siap tersedia soalan-soalannya untuk tajuk tingkatan 5. Okey, habis saja saya akan postkan dalam grup. Pelajar nak buat, tak nak buat, wallahu alam. Itu terpulang kepada, okey. Pan Atila, okey, Atila selalu masuk Atila. Terima kasih Atila. Okey. Diana di sini, okey. Cikgu nak link grup. Lepas ni kan, personal. Kita bincang soalan dulu. Lepas ni kita bincang apa-apa. Nak link ke? Nak apa ke? Okey, tolong tengok sekarang. Setiap soalan yang saya sediakan untuk pelajar, okey, setiap soalan saya sediakan untuk pelajar daripada bab 1 hingga bab 10, saya pilih setiap satu bab satu soalan. Okey? Dan soalan ini adalah antara soalan daripada analisis tajuk yang popular. Kalau tengok setiap soalan mesti saya akan sediakan BTS, buku teks muka surat 10 hingga 11. Kenapa? Saya nak pastikan walaupun okay, saya tak ada di talian, okay, pelajar boleh buat sendiri, boleh rujuk sendiri buku teks. Okay.
Itu matlamat saya sebenarnya. Jangan minta tolong sangat-sangat. Jangan mengharapkan kepada guru bagi jawapan. Kita cari dulu, jumpa jawapan kita, rasa was-was, tak puas hati, rasa nak tanya, saya anytime. Bila-bila masa saja, snap gambar yang awak buat, InsyaAllah saya akan, kalau berkelapangan, InsyaAllah saya akan semak, saya akan usahakan untuk bagi jawapan kepada pelajar. Okay? Personal message saya dah. Okay. Yang pertama dia nak nyatakan kedua-dua undang-undang di atas. Kedua-dua undang-undang di atas. Tetapi dia bagi hanyalah 2 markah saja. Bermakna kita dicadangkan sebaiknya bagilah kedua-duanya. Okay? Satu daripada hukum Kalam Melaka, satu daripada undang-undang Laut Melaka. Tengok contohnya yang pertama. Okay? Yang pertama, hukum Kalam Melaka. Kandungan yang pertama sampai yang kelima saya terus bagi. Okay? Hukum Kalam Melaka. Tapi dia tengok dalam soalan saya rasa saya tak okey. Tak okey lah cikgu Daniel Asrah. Okay? Pergi cari lain yang elok-elok. Okay? Yeah? Sebab ini kita bincang ni yang popular. Yeah? Dan kita kata contohnya di sini. Okay? Saya tengok, setahu saya ingat saya, soalan saya yang saya bagi ni, dia tidak mempunyai nombor roman. Jika tidak mempunyai nombor roman, tolong sangat-sangat jangan buat seperti saya buat. Ini menggunakan bulat. Pelajar mesti menggunakan ayat. Mesti ada kepala ayat. Okay? Contohnya kandungan hukum Kalam Melaka ialah setelah itu. Okay? Kandungan undang Laut Melaka ialah dog. Dapat 2 markah. Okay? Dan kita tengok sekarang hukum Kalam Melaka kita ada 44 pasal yang membincangkan perbuatan jenayah serta membincangkan bidang kuasa sultan dan pembesar. Nokta. Selain itu, hukum Kalam Melaka juga membincangkan berkaitan isu kekeluargaan dan berkaitan dengan ekonomi. Nokta sampai di situ. Cikgu kalau nyatakan perlu huraian ke? Nyatakan tak perlu huraian, tak apa. Tapi kalau huraikan, diterima juga markah. Okay? Faham? Nyatakan biasanya, kalau dia guna nombor roman, nyatakan 2, tak perlu kepada huraian. Okay? Tetapi kalau tidak ada nombor roman, insyaAllah, kalau mampu bagi huraian, dipersilakan. Kalau tak bagi huraian pun tak apa. Okay? Faham? Contohnya, hukum Kalam Melaka mengandungi 44 pasal, iaitu berkaitan perbuatan jenayah dan bidang kuasa sultan dan pembesar. Boleh juga. Faham? Boleh? Satu yang pertama. Dan yang kedua, yang kedua, kita tengok yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka, tengok. Membincangkan peranan nakhoda, membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan pelayaran, berkaitan jenayah di atas kapal, berkaitan dengan percukaian. Dan kita andaikan, cikgu, contohlah pada cikgu, saya tak buat peranan nakhoda, saya tulis nakhoda sahaja. Saya tulis pelayaran saja. Saya tengok pengalaman lepas. Ialah jenayah seluruhnya kandungan Kalam Melaka. Ialah manage. Tepat sekali manage. Terima kasih. Faham? Maksudnya boleh diterima jawapannya. Dan untuk makluman pelajar, Dila, saya tak berani nak jamin, nak bagi jaminan. Sebab dia tanya, cikgu ada kemungkinan kata tajuk ini masuk pressure? Saya tak tahu, saya tak boleh nak kata masuk ataupun tidak. Saya kata ini adalah antara tajuk penting. Bukan tajuk popular. Kalau popular, wallahualam. Tolong faham. Jangan tanya saya, cikgu tajuk ni masuk ataupun tidak. Jangan. Cikgu, jangan tanya saya, cikgu. Tajuk mana yang akan masuk SPM? Jangan tanya. Saya bukan penggubah. Saya hanya guru biasa saja. Dila, you understand me, Dila? Sorry ya, Dila.
Cikgu boleh tak saya tulis untuk menjamin kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kenapa untuk menjamin kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka? Yang ini adalah faktor berkaitan dengan kandungan. Yang siapa tadi Wenis ke tak ada untuk kemakmuran, okey, itu boleh dikaitkan dengan okey, kepentingan. Okey, kepentingan hukum Kaum Melaka dan undang-undang Laut Melaka untuk kemakmuran di timur markahnya. Boleh? Okey. Dan saya tengok ada satu soalan, okey. Dia tulis, nombor A nyatakan, okey, undang-undang undang-undang yang terdapat dalam Kesultanan Melaka, hukum Kaum Melaka, undang-undang Laut Melaka, jawapan dia. Okey. Dan dia letakkan soalan yang kedua. Jelaskan, nyatakan, okey, kandungan, okey, undang-undang Laut Melaka. Yesus jelaskan undang-undang Laut Melaka. Kita kena jelaskan satu persatu, okey? Okey? Kita jawab, okey? Peranan nakhoda kita jawab, okey? Peranan okey berkaitan pelayaran, jawab. Dia ada huraian-huraian, okey? Tengok ada soalan pelajaran cikgu kalau dua-dua jawab berkaitan dengan jenayah, hukum Kaum Melaka berkaitan dengan perbuatan jenayah, manakala undang-undang Laut Melaka berkaitan dengan jenayah di atas kapal. Letakkan sikit di atas kapal. Laut ingatkah kapal? Mungkin dapat 2 markah. Okay, tapi kalau undang-undang jenayah dan undang-undang jenayah mungkin faham tak? Dianggap itu adalah sebagai satu ulangan. Okay? Boleh? Dan okey, ada soalan ke nak tanya? Saya nak pergi kepada soalan yang ke B ni. Sebab bukan minta lah. Bukan saya marah, okey. Bukan saya marah. Okey, Luqman Hakim ada. Okey, silakan Luqman. Bukan saya marah masa saya bagi talk, masa saya okey. Masa saya sembang, masa saya bagi benaran. Kalau tulis jenayah boleh tulis jenayah. Boleh. Tapi kalau kedua-dua jenayah, letakkan jenayah satu lagi atas kapal. Okey? Boleh? Okey, terima kasih Luqman. Okey. Minta maaf sajalah, bukan nak marah tak. Okey? Bukan nak marah. Okey, masa kata saya terangkan, tolong jangan tanya lagi. Habis saya terangkan, boleh tanya. Tak ada masalah, okey? Tak ada masalah, no problem. Saya ni cikgu yang baik. Okey. Okey. Seterusnya kita nak pergi kepada soalan yang kedua. Yes, buat ayat biasa saja, jangan ayat bombastik, biasa. Okey, jelaskan hukuman perbuatan jenayah yang terdapat dalam kedua-dua undang-undang tersebut. Dianya hanyalah berkaitan dengan perbuatan jenayah sahaja. Okey. Tengok dalam hukum kanun Melaka. Okey. Wenit tulah tu nak jawab apa sebenarnya Wenit? Tak faham? Okey. Tengok jelaskan hukuman terhadap perbuatan jenayah yang terdapat dalam kedua-dua undang tersebut. Tengok dalam hukum kanun Melaka apakah perbuatan jenayah dia? Yang pertama, perbuatan jenayah hukumannya setimpal dikenakan terhadap perbuatan jenayah. Okey. Amir Fidah cakap membunuh. Okey, tengok contohnya. Okey, ni tak apa. Okey, hukuman bunuh. Okey. Contohnya membunuh ataupun menikam ataupun mencuri. Seterusnya, perbuatan jenayah yang menggugat ketenteraman dan keharmonian. Okey. Contohnya, Pasal 5.1 hukuman bunuh dikenakan apabila seseorang membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja dan pembesar. Dan pasal 4 hukuman bunuh kepada sesiapa yang ingkar arahan dan memalsukan perintah sultan. Tepat sekali. Ada saya terbaca tadi memalsukan perintah sultan. Okay? Kalau tak tulis pasal boleh ke? Tak apa ku Muhammad Farhan. Tak tulis pasal pun tak apa. Okay? Contohnya, Farhan tulis, okey, hukuman bunuh dikenakan apabila seseorang membunuh tanpa pengetahuan raja pembesar dan hukuman bunuh dikenakan sesiapa yang ingkar arahan ataupun titah raja ataupun memalsukan titah sultan. Okey, Farhan, okey.
Boleh okey. Faham? Ku tak ingat pasal, tak apa, tak kisah. Okey, boleh. Mungkin kalau kata pelajar tulis fasal, tulis juga fasal. Tetapi fasal tertukar, dia tulis pasal 4. Okey, hukuman bunuh dikenakan. Tak apa, dia akan awangkan, dia akan kurungkan fasal. Biasanya itulah sentiasa berlaku, okey, yang sentiasa berlaku dalam peperiksaan semasa menanda kertas soalan. Okey, semasa menanda kertas soalan. Okey. Macam itu yang pertama berkaitan dengan hukum Kanun Melaka. Okey. Yang kedua, okey, jenayah dalam Undang-Undang Laut Melaka. Yang pertama, perbuatan jenayah di atas kapal. Okey. Tapi dia tak boleh tolak markah. Tak boleh tolak markah. Okey. Tidak akan tolak markah. Minta ampun, minta maaf ya. Sejarah tidak tolak markah. Salah tidak tolong markah, boleh tambah isi, salah tidak potong markah. Okey, ingat di situ je. Ya, faham? Yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka, perbuatan jenayah di atas kapal. Satu, okey, iaitu perbuatan jenayah yang menggugat ketenteraman dan keselamatan isi kapal. Okey, contohnya mencuri, membunuh, memberontak. Awak ada salah satu saja, pelajar ada salah satu je, mencuri. Okey, dah dapat markah. Tak adalah kata mencuri satu markah, membunuh satu markah, memberontak satu markah. Tidak. Satu daripada tiga ni akan dapat satu markah. Dan, okey, fasa 5, seseorang yang berkelakuan jahat dan membunuh orang atas kapal akan dikenakan hukuman mati. Okey, akan dikenakan hukuman mati. Sama seperti tadi Kufaran tanya, kalau fasa tak buat diterima markah. Okay? Dan mana-mana perkara fakta yang berkaitan 4 kali 1 markah, okay, akan dapat 4 markah. Okay. Boleh? Boleh tanya sekarang sebelum kita masuk kepada soalan seterusnya. Okay. Kenapa hanya dapat biasanya kelas kita ni ramai, 500, 400++. Kali ni 257 saja, tapi saya dipahamkan banyak kelas-kelas online sekarang kita cikgu-cikgu buat kat sekolah tambahan, tak apalah. Okay. Yang pasti kelas kita akan teruskan. Cikgu nak SS, nak screenshot. Okey. Tak apa-apa. Saya Cikgu Sporting. Okey. Nak screenshot silakan. Okey dah. Betul Ainul. Okey, banyak kelas bertindih. Okey, tak kisah. Okey, awak rasa mana yang perlu masuk, mana yang penting, itulah. Okey. Jangan, cuma saya satu pesan saya lah. Okey. Satu pesan saya kepada yang ada di talian, tolong sangat-sangat di saat-saat nak exam gini, macam ni, tolong jaga. Yang pertama, jaga kesihatan. Jangan stres untuk menghadapi peperiksaan. Tolong sangat-sangat. Tolong sangat-sangat. Jangan wujudkan perasaan stres. Tolong sangat-sangat. Dan jaga kesihatan awak, jaga keselamatan awak. Biasanya pelajar biasanya yang ada talian adalah yang selalu ulang alik dengan sekolah kan. Okay? Dan satu lagi, saya nak pesan sebelum saya lupa lah. Okay? Boleh? Kerana orang laut, percikaian tu, huraian tu, ya bagaimana? Okay? Huraian bagaimana undang-undang laut. Okay? Huraian macam mana undang-undang laut. Okay? Undang-undang laut ni huraian dia mengenakan cukai, pelbagai jenis cukai. Untuk perdagangan seperti cukai apa. Contohnya. Saya akan ada lepas ni, saya akan tunjukkan. Tolong ingatkan saya akan tunjukkan selepas ini dah. Boleh? Saya semua dah ada sebenarnya. Saya dah siap satu lagi sub untuk pelajar-pelajar semua. Untuk kelas online, saya dah siap insyaAllah. Okay? Saya akan berkorban bukan untuk pelajar yang ada talian sekarang. Semua pelajar yang nak join saya, insyaAllah saya akan usahakan dah. Okay. Satu lagi saya nak pesan sebagai motivasi untuk saya dan juga untuk anak-anak Cemerlang yang ada talian. Okay, di hari peperiksaan, contohnya di hari peperiksaan, tolonglah jaga kesihatan. Jaga pemakanan kita. Nanti masa masuk ke sekolah,
kita makan benda-benda maksudnya yang boleh memudaratkan kita. Sakit perut ke apa yang sepatutnya kita dapat jawab peperiksaan kita. Tapi apabila masalah kesihatan kita tak boleh jawab, Masya Allah. Itu saya nak ingatkan kepada pelajar. Saya nak ingatkan kepada pelajar. Dan jika pelajar berhajat, berhajat nak join saya, insya-Allah, alamak, selain saya slow lah pula. Okey. Saya cuma nak maklum je lah. InsyaAllah pada minggu depan, saya akan mulakan kelas fajar saya. Kelas fajar saya ni insyaAllah saya akan mulakan pada pukul 4 pagi ataupun 4:30 pagi bersama dengan student saya. Kalau berminat insyaAllah saya akan join, saya akan hantar, saya akan hantar link untuk awak, untuk join saya pukul 4 pagi lah. Kelas fajar saya pukul 4 ataupun 4:30 hingga pukul 6 pagi. InsyaAllah. Itu kelas fajar saya. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik. Dan ada parent dah call, dia kata cikgu bila nak mulakan kelas fajar. InsyaAllah saya akan mulakan minggu depan. Ya, betul Iman. Mang, kita tahajud. Kita akan buat tahajud. Kita mula-mula kita mulakan dengan solat sunat tahajud, solat taubat, solat hajat. Lepas tu kita terus kepada kelas kita. Itu yang kami selalu buat. Okey. Kita akan masuk seterusnya. Boleh teruskan? Dah screenshot. Solat online ke? Yalah, solat online. Masing-masing lah solat kat rumah. Lepas tu bila lah masuk belajar. Tengok. Pada pendapat anda, apa akan berlaku sekiranya rakyat negara kita tidak mematuhi undang-undang? Ini perkara biasa saja. Sejak Atilah kata, sejatuh sosial, ekonomi negara akan merundung. Betul Atilah. Terima kasih urusan pentadbiran negara tergugat. Terima kasih Atilah. Boleh? Jangan meningkat betul. Balkis Isyirah, Dennis tak sempat nak baca. Boleh tak sempat nak baca Dennis. Saya bagi ni sebenarnya hanyalah berkaitan berlakunya orang dekat negara kita. Betul Nur Aida. Untuk makluman pelajar, saya bagi ni adalah dalam bentuk fakta saja, iaitu analitik. Dalam bentuk analitik iaitu imej negara merosot. Rakyat tidak berdisiplin. Betul Daniel. Rakyat tidak berdisiplin. Seterusnya kita tengok imej negara merosot. Kejatuhan ekonomi negara, pembangunan negara tidak lensa. Bukan tak lensa, tak lancar. Peningkatan masalah sosial dalam masyarakat, siapa jawab tadi? Satu markah. Contohnya, tengok. Tadi kata peningkatan masalah sosial dalam masyarakat, contohnya, mencuri ataupun penyalahgunaan data. 2 markah. Itu sebenarnya senang. Saya bagi hanyalah berkaitan dengan fakta saja. Ini adalah kita boleh gunakan untuk menjawab keadaan analitik. Tapi kalau kata kita, kita buat, ada fakta di sini, ada huraian sikit, imej negara merosot kerana, dah terima markah yang kedua pada kerana, kan? Kejatuhan ekonomi menyebabkan, rakyat, faham? Ataupun kejatuhan ekonomi menyebabkan taraf hidup rakyat merosot. Dah dapat 2 markah. Pelabur hilang keyakinan kerana, faham? Dapat 2 markah. Saya bagi di sini adalah sebagai satu guide, sebagai satu clue. Sekiranya tidak patuh undang-undang, imej negara akan merosot. Masalah sosial tidak terkawal, masyarakat hidup dalam ketakutan, berlaku pergaduhan, negara tidak harmoni, kadar jenayah meningkat, dan seterusnya. Itulah contohnya. Contohnya apa yang kita nak laksanakan. Apa yang kita nak laksanakan. Boleh. Boleh teruskan. Ada apa soalan di sini? Anak-anak cermelan. Rina kata dah okey Rina. Honey okey.
Anies okey. Kalau Anies kata kalau Anies semua dah kata okey, kita akan teruskan untuk soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua kita ke tengok. Okey. Tadi saya dah sebut okey, kalau apa ni, kalau cikgu kalau jawapan satu also apa? Okey. Satu fakta, satu huraian, satu contoh, tiga markah. Okey, fakta, huraian, contoh dah dapat 3 markah. Okey, kalau ada isi yang kedua, fakta, huraian, contoh, dah dapat 6 isi. Maksimum 4 markah. Okey. Ada markah untuk inference cikgu, iakah untuk inference diterima markah inference? Okey. Lagi? Boleh teruskan? Okey, Aizat kata dah boleh teruskan. Boleh? Okey. Okey, Adriana boleh. Okey. Kita akan teruskan. Jelaskan maksud nasionalisme. Okey. Perasaan cinta terhadap negara bangsa, cinta mendalam terhadap negara bangsa, 1 markah. Baru dapat 1 markah. Beberapa orang jawab ni dapat 1 markah. Okey. Semangat kebangsaan, Kristina tepat. Semangat kebangsaan, Kristina. 2 markah sekarang. Semangat cinta, 1 markah. Semangat kebangsaan, 1 markah. Bebas penjajahan, Aisyah, 1 markah. Pembelaan terhadap bangsa, 1 markah. Okey, perasaan cinta dah sebut. Boleh saya tunjukkan saya? Ni Azrin. Dah sebut cinta, betul juga. Sanggup berkorban melawan penjajah. Semangat kebangsaan, gerakan mencabar kebebasan politik, semangat kebangsaan, sedia meletakkan warisan, tepat sekali, semua tepat. Saya nak tunjukkan jawapan saya, tengok ya. Okay. Yang pertama, kalau jelaskan maksud nasionalisme, saya nak tunjukkan yang pertama, perasaan cinta. Kata kunci dia. Yang kedua, semangat kebangsaan. Yang ketiga, perjuangan menentang penjajah. Ya. Yang keempat, pembelaan terhadap bangsa dan negara. Yang kelima, gerakan untuk mencapai kebebasan. Saya nak ambil 5 ni saja dulu. Okay. Okay. Tengok bagaimana kita nak buat ayat. Maksud nasionalisme ialah perasaan cinta terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme bererti semangat kebangsaan yang menjelaskan perjuangan menentang penjajah. Ya? Serta pembelaan terhadap bangsa dan negara dan gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial. Yang pertama, perasaan cinta terhadap bangsa dan negara. Dia ambil atas perasaan cinta. Yang kedua, bererti semangat nasionalisme ataupun nasionalisme bererti semangat kebangsaan, iaitu yang menjelaskan perjuangan menentang penjajah serta pembelaan terhadap bangsa dan negara dan gerakan untuk mencapai kebebasan politik ataupun ekonomi ataupun sosial. Cukup, okey. Okey, Balkis. Cikgu, kalau bagi pendapat tokoh boleh cikgu. Tengok Balkis, kebebasan, markah penuh. Okey, Balkis. Terima kasih Balkis. Tolong ingatkan kepada rakan-rakan. Dia kata, cikgu kalau bagi pendapat tokoh boleh markah ke? Okey. Kalau perubahan politik dan sosial, boleh. Okey. Untuk mencapai perubahan politik dan sosial diterima markahnya. Pembelaan itu macam support ataupun sokong. Yes. Okey. Tengok kita nak ujukan kepada Balkis tadi. Cikgu, inference wajib kena letak dalam set talan. Tak wajib letak. Danish. Okey? Boleh. Okey. Balkis kata, cikgu boleh tambah menggunakan pendapat tokoh. Yes, tengok. Kalau kata pelajar ingat hanyalah berkaitan dengan pendapat tokoh. Nasionalisme merupakan kesetiaan seseorang hanya kepada negara dan bangsa dan dikaitkan juga berkaitan dengan ketegasan dan kesedaran.
Contohnya, okey, setuah subangsa berdiri di atas kaki, okey, di atas, okey, di atas tapak kaki sendiri. Buat kesimpulan boleh ke cikgu? Kesimpulan itulah yang dikatakan inference. Okey. Kesimpulan itulah yang dikatakan inference. Kesannya, awak buatlah satu soalan, kesannya, okey, ataupun akhirnya, ataupun tuntasnya, ataupun kesimpulannya, kesimpulan ataupun inference, ataupun tuntas, ataupun kesan, jangan ulang balik soalan. Kalau awak ulang balik soalan, dia bukan inference. Faham? Tidak diterima markahnya. Okey. Jangan ulang balik. Biasanya pelajar akan ulang balik. Soalan itu yang menjadi masalah. Yang pelajar tak dapat markah untuk inference. Okey. Ada soalan kat sini untuk maksud. Cikgu, pendapat aku ni tak akan ditanya dalam soalan subjektif kan? Okey, biasanya tak akan ditanya. Tetapi tak mustahil. Ya? Tak mustahil ditanya. Dia bagi A, maksudnya semua berkaitan dengan A berkaitan dinyatakan maksudnya semua dari sudut okey, A satu roman, belah dua roman belah. Tak mustahil akan berlaku. Tidak mustahil. Sejarah apa-apa saja boleh berlaku. Faham? Cikgu bagi sokong inter atau pembelaan dapat markah. Ya, pembelaan dapat markah. Okey. Adriana suruh bagi satu contoh kesimpulan. Okey. Nanti saya akan kita pergi kesimpulan ni dikaitkan dengan kebak dia tak ada kait dengan fakta. Okey. Kesimpulan dalam fakta tidak ada kesimpulan. Kalau ada kesimpulan pun tak ada markah. Okey. Untuk soalan fakta. Kesimpulan ni inference ni adalah untuk untuk soalan berkaitan dengan kebat. Tahun lepas saya terkejut juga. Okey, ada student seorang tu, cikgu saya ajar, dia kata ada fakta, huraian, contoh, inference. Fakta, huraian, contoh, inference. Setiap satu fakta ada huraian, ada contoh, ada inference. Maknanya ada 4 inference. Okey. Kalau cikgu kalau tulis inference tak dapat nak baca. Okey. Inference-nya kalau inference ni dalam kebat yang berlaku sekali saja deh. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, soalan yang kedua dia nak latar belakang kemunculan kesedaran nasionalisme di negara kita. Okey, latar belakang kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita, kita ada yang pertama. Bermula zaman Kesultanan Melaka. Terima kasih Luqman. Yang kedua, perjuangan pemimpin tempatan menentang penjajah British. Penjajah ataupun British. Yang ketiga, perjuangan tokoh agama. Okay? Negara menghadapi ancaman luar. Okay? Tengok, kita nak huraikan macam mana latar belakang kemunculan kesedaran. Okay? Nasionalisme negara kita. Okay? Kemunculan nasionalisme negara kita bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay? Di mana Melaka dipimpin oleh Sultan Muzaffar Shah ataupun Sultan Mahmud Shah. Okay? Sultan-sultan ini berusaha mendapatkan kembali Melaka daripada Portugis. Okay? Baginda Mia. Terima kasih Mia. Baginda melakukan 3 kali serangan terhadap Portugis. Seterusnya perjuangan Sultan Kedah iaitu Sultan Abdullah Mukarram Shah terhadap SSTI berusaha untuk mendapatkan Pulau Pinang. Ini merupakan perjuangan awal menentang British di Kedah. Jadi di sini kita tengok 2 perkara yang kita ambil. Iaitu perkara yang pertama berkaitan dengan usaha Melaka. Usaha Sultan Melaka untuk mendapatkan Melaka daripada Portugis. Cikgu, maksimum berapa markah untuk soalan latar belakang ni? Maksimum berapa markah itu bergantung kepada isi kita. Kalau tengok soalan kita, berapa markah saya bagi? 8 markah. Bermakna kalau kata di sini untuk isi yang pertama, bermula zaman KMN 1 markah, ada perkataan dipimpin Sultan Muzaffar Shah ataupun Sultan Mahmud Shah 1 markah, mendapat Melaka daripada Portugis 1 markah, menyerang 3 kali 1 markah.
Okey. Dah dapat berapa markah? Dah dapat di sini 1, 2, 3, 4. Okey. Kan? 5 Sultan Kedah. Cikgu, saya tak ingat Sultan Abdullah Mukarram Shah, cikgu. Macam mana, cikgu? Cikgu, saya tulis Sultan Kedah. Okey. Berusaha mendapatkan Pulau Pinang daripada pihak syarikat Hindia Timur Inggeris. Dah dapat 2 markah. Nampak tak? Okey. 4 campur 2, 6. Kalau nak 8 markah, ambil 2 saja lagi. Okey. Tetapi seboleh-bolehnya kita buatlah seberapa banyak yang kita dapat. Okey. Boleh. Boleh. Okey. Apa siapa tadi kalau tukar SSTI, dia tak ingat. Okey. 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 Maksudnya Kuda Kedah berjuang untuk menentang penjajah. Tak tak masukkan SSTI. Okey. Ada sebut tadi KMM, Kesultanan Melaka. Okey. Kalau seboleh-bolehnya tulis dulu Kesultanan Melaka in bracket KMM, lepas tu KMM diterima markahnya. Okey. Apa tu tak salah. Okey. Seterusnya, okey, perjuangan pemimpin tempatan. Okey, selepas daripada KMM, perjuangan pemimpin tempatan menentang penjajah ataupun menentang British. Contohnya, perjuangan Dol Said. Satu je. Kalau kita orang rakyat Kelantan, ada di Kelantan, contohnya perjuangan Tok Jangguk. Kita orang Terengganu ingat perjuangan tu kita, perjuangan Datuk Haji Malimbong. Okay. Kalau kita di Pahang, perjuangan Datuk Bahman, tak apa, satu saja. Perjuangan pemimpin tempatan menentang penjajah ataupun menentang British, contohnya Tok Jangguk. Okay. Ya, Lai Jian Yin, ada apa soalan nak tanya? Okey. Seterusnya, okey. Perjuangan, okey. Perjuangan pemimpin tempatan menentang British, contohnya Tok Jangguk, contohlah, okey, iaitu perjuangan bersifat setempat. Okey, yang menuntut kebebasan daripada ancaman luar. Dalam satu ayat, okey, untuk kedaulatan wilayah masing-masing. Tetapi mendapat reaksi ataupun tindak balas keras daripada penjajah. Okay? Memaksa pergerakan secara sederhana. Okay? Memaksa pergerakan ataupun perjuangan bersifat sederhana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah ada 14 isi, maksimum 8 markah sahaja. Yang ketiga, perjuangan tokoh agama. Ingat satu saja, gerakan Islah. Okey, sepatutnya 2 markah di sini ya. Okey, sorry, sekejap ya. Okey, ya. Okey. Sekejap. Okey, dia dapat 2 di sini, okey. Okey, tengok. Perjuangan tokoh agama gerakan Islah dipimpin Syekh Muhammad Tahir Jaludin ataupun Haji Abbas Muhammad Taha ataupun Syed Al-Hadi. Salah satu daripada ni, okay, melalui penulisan kreatif dan akhbar, contohnya Zainal Abidin Ahmad, Muhammad Rakawi. Okay. Bermakna ada 2 perkara di sini awak kena ingat. Yang pertama, gerakan Islah siapa tokohnya? 2 markah. Yang kedua, penulisan kreatif siapa tokohnya? 4 markah. Yang ketiga, okay, perjuangan melalui pertubuhan sosial ekonomi dan golongan berpendidikan Inggeris dan Melayu. Tetapi golongan ini menghadapi kekangan keuangan ataupun halangan undang-undang. Okay. Perjuangan mereka ni adalah perjuangan mengkritik penjajah. Okay. Mengkritik penjajah dan menyedarkan masyarakat. Cori. Satu lagi di sini. Okay. Satu lagi di sini markah yang berbeza. Okay. Markah yang berbeza. Okay. Maknanya dia tengok okay, untuk bagi. Okay.
perjuangan penjajah, menjajah dan menyedarkan masyarakat. Okey, untuk menyedarkan masyarakat. Okey, tengok. Itu latar belakang perjuangan tokoh, 1, 2 gerakan Islam, 3 tokoh, 4 penulisan kreatif, 5 tokoh, 6 pertubuhan sosial ekonomi, 7 berpendidikan Inggeris dan Melayu, 8 kekangan kewangan, 9 mengkritik penjajah, 10 menyedarkan. Okey. Faham? Okey. Maknanya ada 10 campur 14, 24, maksimum 8 markah. Okey. Cikgu, kalau saya tulis cikgu, bermula sejak zaman Kesultanan. Okey, contoh ni, contoh. Okey. Latar belakang kemunculan kesedaran nasionalisme di negara kita bermula sejak zaman Kesultanan Melaka yang dipimpin oleh Sultan Muzaffar Shah. Selain itu, perjuangan pemimpin tempatan menentang penjajah iaitu Bengulu Dur Said. Seterusnya, perjuangan tokoh agama melalui gerakan Islam. Dok tak kata, cikgu itu je cikgu saya tulis. Dah dapat 6 markah. 2 markah lagi. Faham tak? Cikgu, kelas sampai pukul apa cikgu? Isaac, kelas sampai pukul 10. Okay? Kelas sampai pukul 10. Makluman. Okay? Makluman kepada pelajar-pelajar semua. Okay? Kelas ini adalah tidak ada paksaan ya. Saya terpaksa nak masuk kelas sampai pukul. Okey. Faham? Yang berkelapangan sila hadir. Okey. Yang ada ada kelas lain, ada homework, okey. Okey. Yang ada kerja lain apa semua. Okey, silakan utamakan yang lebih utamalah. Ini kelas ni sampingan saja. Okey. Sampingan saja yang berminat saja. Okey, tengok bos kita, okey, daripada grup perkasa yang buat link ni. Di kelas ni dia kata tak ada paksaan juga, okey. Cuma saya ni hanyalah nak membantu pelajar secara ikhlas kerana Allah Taala. Kepada yang berminat saja deh. Minta maaf ya, bukan nak merepek deh. Okey, saya tengok Cikgu Azharina ada ke Cikgu Azharina tadi? Cikgu Azharina. Saya rasa ada tadi. Ya cikgu, ya. Saya ada. Cikgu ada. Kalau ada masalah, tolong maklum ya, cikgu. Okey, kita tengok. Ada link grup kelas sejarah. Okey, nanti link saya bagi lepas ni, okey. Okey, siapa dia yang ada boleh bagi link, okey, tolong share. Tolong share dalam talian kita ni. Okey. Dalam kelas kita sekarang, okey. Kita dah tengok. Yang ketiga, okey. Yang ketiga, baca maklumat berikut. Okey. Jelaskan maklumat yang terkandung dalam petikan dan mengapakah semangat nasionalisme Polri dipupuk kepada generasi masa kini. Yang ni saya tak buat. Okey. Saya tak buat skema. Kenapa saya tak buat skema? Saya nak bincang bersama dengan pelajar. Maklumat yang terkandung dalam petikan. Silakan yang pertama. Kalau biasanya Rafidi yang jawab, tapi Rafidi Malaysia Wawa tadi tak boleh masuk sebab dia ada program dia. Okey. Atila, silakan Atila buka mic. Dia nak 8 markah Atila. Atila bagi. Saya ada mak cikgu. Okey. Okey. Siapa nak cuba? Cuba. Okey. Itu saranan daripada perkasa kita, grup perkasa. Cuba. Okey, Fakhruddin silakan. Okey. Silakan Syarifah. Syarifah. Okey, tak apa. Ambil dah petikan ke cikgu. Ya. Aina ambil petikan. Okey.
ambil yang petunjuk sampai ke Nusa. Kita okey. Saya selalu sebut, saya nak ingatkan kepada pelajar, okey. Saya nak ingatkan kepada pelajar sekali lagi saya nak ingatkan. Tolong kalau soalan berbentuk stimulus, ini adalah kebak stimulus, ambil poin dan gunakan ayat sendiri pun tak apa. Tolong jangan saling bulat-bulat. Okey. Contohnya yang pertama, patriotism berkait rapat dengan nasionalisme. Satu markah. Iaitu dikaitkan dengan cinta akan watan. Dua. Nasionalisme perlu dihayati oleh semua lapisan masyarakat. Contoh yang bagi dia. Nasionalisme dapat menyumbang ke arah pembentukan generasi yang generasi yang berhemah dan berakhlak mulia. Contoh saja. Boleh? Seseorang wajar mengutamakan kepentingan negara, berbanding kepentingan diri. Contohnya, boleh? Cukuplah 4. Mengapa semangat nasionalisme perlu dipupuk pada generasi muda pada masa kini? Bagi pula 4. Okey, contohnya, boleh? Atilah? Boleh, Allah kata. Saya nak awak screenshot. Yang ni lepas tu buat sendiri kat rumah. Macam mana dah? Saya nak pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga daripada bab 3 ini bab akhir. Bab akhir kalau kita sempat habiskan sampai bab 4, bermakna minggu depan ataupun tak sampai minggu depan pun tak apa. Bila saya free, you free, kita pun buat atas talian. Saya akan hubungi pihak perkasa yang buat link untuk kita. Kita akan masukkan, kita akan buat, kita habiskan. Mungkin this week pun boleh habiskan untuk bab 3-4. Untuk next week kita akan sambung tingkat kelima, ada 10 soalan yang popular dah siap untuk awak. Yang pasti sekarang nak ataupun tak nak. Itu je. Yang awak nak ataupun tak nak. Aini Yusuf kata no. Tak apa. Dia nak, kita usahakan. Seterusnya kita akan tengok kelewatan pendaratan semula tentera British menyebabkan bukan rujuk dah, kekosongan politik. Ya boleh. Wujudnya kekosongan politik. Kekosongan politik ini adalah nama khas. Kekosongan politik di mana pada suatu masa dalam sesebuah negara tidak mempunyai pemerintah, tidak mempunyai pentadbir untuk mentadbir negara. Itu maksudnya kekosongan politik. Kesempatan ini digunakan oleh bintang 3 ataupun PKM, melalui MPAJA, Malayan People Anti-Japanese Army, untuk mengambil alih penguasaan di Tanah Melayu. Apabila Jepun keluar, tidak ada yang berlaku, tidak ada pentadbir di Tanah Melayu. Itulah yang dikatakan kekosongan politik. Selama 14 hari sebelum datang British memperkenalkan British Maritime Administration. Di sinilah dia kata PKN melalui MPAJA mengambil alih penguasaan di Tanah Melayu. Apakah tindakan bintang 3? Apakah tindakan PKN? Apakah tindakan MPAJA apabila mereka menguasai Tanah Melayu? Ancam keselamatan rakyat. Weni kata ancam keselamatan rakyat. Terima kasih Weni. Lagi? Tak tahu betul salah lagi Weni. Terima kasih. Menguasai bala polis. 2. Tak tahu lagi betul salah. 2. Cepat. Jalankan undang-undang sendiri. Buat undang-undang sendiri. Membunuh tentera Jepun. Merogoh warna emas Raihan. Melemahkan ekonomi British.
Okey, mengugat keamanan negara ni Adam, membunuh mereka yang bekerjasama dengan Jepun. Okey. Okey. Hello. Ya. Yes, Khalid. Menjatuhkan hukuman mati, menguasai pejabat pentadbir, menguasai bala polis. Menyesal membunuh anggota polis. Amir Zamawi cakap. Okay. Menguasai jamban. What? Khalid, what? Sorry. Menguasai Army 06. Okay, kelas kita ni, kita serius untuk belajar ya. Mohon kalau kata tak nak belajar, tak payahlah. Okay. Okay. Kesian kat lagi, nanti kerana seorang je, nanti saya akan jadi bad mood. Nanti saya batalkan semua kelas. Takut juga. Sebab saya berkorban masa untuk awak dah. Boleh. Okey. Terima kasih yang jawab tadi. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok apakah tindakan bintang 3 apabila mereka menguasai Tanah Melayu. Okey, yang pertama, mereka menguasai bandar-bandar. Okey, yang kedua, okey, mereka juga menguasai bala polis, pejabat ataupun pejabat pentadbiran kerajaan yang ditinggalkan Jepun. Okey, yang ditinggalkan Jepun. Dan yang ketiga, okey, komunis ataupun bintang 3 ataupun MPAJ menjalankan undang-undang sendiri. Okey, menjalankan undang-undang sendiri dan mengendalikan mahkamah yang dikendalikan oleh komunis. Okey, komunis juga menghukum mati kepada sesiapa yang bekerjasama dengan Jepun, terutamanya orang Melayu. Okay? Dan menyeksa ataupun membunuh anggota polis ataupun membunuh askar, pegawai daerah pasukan Sukarno Melayu. Akhir sekali komunis menguasai Tanah Melayu 14 hari. 14 hari Tanah Melayu di bawah penguasaan mereka. Okey, dia nak 4 markah kan? Okey, 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, bermakna di sini kita dapat kita dapat 4 markah. Okey, yang pertama menguasai bandar apa? Balai polis, 2 markah. Okey. Nampak? Menghukum mati atau apa? Menjalankan undang-undang sendiri. 3 markah. Mengendalikan mahkamah, 4 markah. Hukuman mati, 5 markah. Membunuh, ataupun menyeksa, 6 markah. 14 hari menguasai Melayu, dapat 7 markah. Nampak? 1. Dan yang kedua, jelaskan tindakan yang dilakukan oleh raja-raja Melayu dan penduduk di negara kita dalam mengenangi ancaman komunis. Dalam menangani ancaman penguasaan bintang 3. Dia nak di sini raja dan penduduk. Yang pertama, raja dan penduduk berusaha untuk menyelesaikan pergaduhan kaum. Macam mana cara yang dibuat? Ataupun contohnya siapa? Yes, Rina menubuhkan gerakan fisabilillah. Terima 1 markah. Lagi silakan. Jangan ada ayat menubuhkan jamban. Luar topik sikit. Tapi komunik. Ya, tak sempat nak baca. Siapa tadi? Atilah ke siapa tadi? Syarifah. Tolong up sekali lagi soalan. Luar topik. Kita boleh jawab semua. .
Jadi cikgu rogo agak. Ni soalan tak ada cikgu. Saya tanya boleh ke luar topik. Okey, komunis ada kat semua negeri ke cikgu? Yes, semua negeri komunis ada. Okey. Semua negeri ada komunis. Boleh? Okey. Kita tengok. Yang pertama Praraja. Okey. Raja Melayu dan okey, dan penduduk negara kita yang pertama. Dilakukan, bukan dilakukan, silap tu Mia. Dilakukan. Okey, typo. Sorry Mia. Okey. Bukan dilakukan. Sikit je, okey. Okey, sorry ya. Okey. Jelaskan. Okey, yang pertama menyelesaikan pergaduhan kaum. Contohnya, dia nak Raja Melayu dan penduduk. Contohnya. Okey, contohnya Sultan Abu Bakar dari Pahang berangkat ke Kuala Lumpur. Cikgu, saya tak sebut berangkat ke Kuala Lumpur. Contohnya menyelesaikan pergaduhan kaum. Contohnya Sultan Abu Bakar diterima sebagai dua markah. Okey. Yang contohnya lah. Okey. Sultan Abu Bakar yang mengingatkan penduduk supaya tidak bergaduh. Okey. Tak berubah pun, tak masuk pun antara Melayu Cina. Okey. Perkataan tidak bergaduh. Okey, mengingatkan penduduk supaya tidak bergaduh, diterima untuk markah yang ketiga. Okey, diterima untuk markah yang ketiga. Yang keempat, okey, Sultan Perak memantau daerah lawatan bagi memastikan tiada pergaduhan kaum. Okey, perkataan seterusnya Sultan Perak memantau daerah. Okay, kenapa Sultan Perak berangkat ke Kuala Lumpur? Untuk mengingatkan penduduk. Itulah jawapan dia. Okay? Untuk mengingatkan penduduk supaya tidak bergaduh. Itu utamanya antara orang Melayu dan orang Cina. Dan peranan Sultan Perak pula mengadakan lawatan bagi memastikan tiada pergaduhan kaum berlaku. Dan Sultan Perak ini berjumpa dengan pemimpin. Okey, kalau tak ingat nama Sultan, okey, tulis nama Sultan, tulis nama negeri. Sultan Pahang diterima satu markah, Sultan Perak diterima satu markah. Faham tak? Nampak tak? Ini ke siapa tadi tanya? Okey, ini ke? Okey. Boleh? Okey. Baginda, okey. Okey, Dennis, okey. Baginda bermusyawarat, okey. Baginda bermusyawarat ataupun berjumpa dengan pemimpin setempat, okay, mengadakan mesyuarat. Okay. Ya, ini bab 3 tajuk yang kelas sekali Balkis. Okay. Mereka, okay, baginda berjumpa dengan pemimpin setempat. Okay. Satu markah. Mengadakan mesyuarat dengan penghulu ataupun ketua kampung ataupun pegawai kerajaan bagi memastikan keadaan pulih. Okay. Cikgu, saya tak sebut mesyuarat, saya tak sebut dengan penghulu apa semua. Saya cakap mengadakan mesyuarat dengan penduduk setempat. Diterima satu markah. Okay. Boleh? Dan orang Melayu membentuk gerakan Fi Sabilillah. Tadi siapa yang sebut? Okay. Bertujuan untuk mempertahankan maruah bangsa. Okay. Dah siapa setakat aku dah cukup. Bertujuan untuk mempertahankan maruah bangsanya. Ataupun haknya. Ataupun hartanya. Ataupun mempertahankan maruah. Tak sebut cikgu. Tak ingat kelangsungan. Saya tak faham cikgu. Mempertahankan maruah orang Melayu diterima markahnya. Okay. Dan di Johor, Kia Saleh
okey, mempelopori penentangan terhadap bintang 3. Okey, di mana Kia Saleh menubuhkan pasukan tentera Selempan Merah di Perak. Okey. Tuan Haji Bakri Muhammad Saman menjadi Khalifah Parampanjan dalam usaha mempertahankan orang Melayu. Di sini ada lagi satu masalah. Tak ingat nama cikgu. Kalau di Johor, okey. Wan, boleh sebut lagi di Johor. Okey, iaitu Kia Saleh. Tapi kalau di Perak, Tuan Haji Bakri Muhammad Saman. Okey. Yes, Saripah Nur Syamila berlakunya perang kecil. Okey. Di Perak, Tuan Haji Bakri Muhammad Saman menjadi Khalifah Parampanjan dalam usaha mempertahankan orang Melayu. Dan di sini, okey cikgu, okey. Datuk Haji apa pula, okey. Ada 3 di sini. Yang pertama, Kia Saleh di Johor. Yang kedua, Tuan Haji Bakri di Perak. Yang ketiga, Datuk On Jaafar, okey, di Batu Pahat. Bertanggungjawab menamatkan kekacauan dan berusaha memulihkan keadaan. Ya. Yang kedua, melakukan perundingan dengan Kia Saleh. Yang ketiga, memujuk Kia Saleh membebaskan orang Cina yang ditahan di Parit Raja. Okay? Yang ditahan di Parit Raja. Jadi untuk memudahkan awak ingat, okay, yang pertama, menyelesaikan pergaduhan. Nak memudahkan awak ingat Sultan Abu Bakar. Yang kedua, mengingatkan penduduk tidak bergaduh. 3 markah. Okay. Sultan Perak, okay, mengadakan lawatan. 1 markah. Memastikan tiada pergaduhan kaum. 2 markah. Berjumpa dengan pemimpin tempatan. 3 markah. Mengadakan musyarat. 4 markah. Bagi memastikan keadaan pulih. 5 markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 isi. Okey, dah dapat 7 markah. Okey. Membentuk gerakan Fisabilillah 8 markah, mempertahankan marah bangsa 9 markah. Okey. Takat tu dah dapat 9 isi. Okey, cikgu usaha ini tak ada kaitan dengan bab 6 kalau nak bagi usaha menangan ni. Okey. Usaha ini adalah khusus adalah soalan daripada bab 3. Tapi sebenarnya, okay, soalan sekarang ni dia campur-campur semua dah. Itu yang saya takut. Bukan merentasi bab, tetapi merentasi. Okay. Bukan merentasi bab saja, tetapi merentasi level. Level tingkatan 4 dan tingkatan 5. Itu yang saya takut sebenarnya dah. Okay. Sebab itulah kita kena baca ke semuanya dah. Okay. Apakah yang akan berlaku jika perpaduan kaum negara kita gagal dipertahankan? Silakan. Kenapa akan berlaku jika perpaduan kaum di negara kita gagal dipertahankan? Negara kucak kacik, Atilah kata. 1, negara tak bermorak, tak harmoni. 2, berlaku peperangan, rakyat berpecah belah. Imej negara merosot. Okay, Luqman, yes, imej negara merosot. Banyak kejadian ni. Banyak pembunuhan. Banyak pembunuhan. Pembalahan kaum. Perbalahan kaum. Betul. Semua betul jawapan belakang. Okey. Tengok jawapan dia. Malaysia sering akan berlaku pembunuhan. Peperangan. Kacau bilau. Okey. Kacau bilau akan menyebabkan ekonomi negara meruntuh. 2 markah dah. Okey. Bang, kacau bilau 1, ekonomi meruntuh 1. Kesejahteraan negara tergak, keadaan tak stabil, rakyat tidak bersatu padu, betul semua. Okey. Yusra, Im, apa siapa. Semua dah. Okey. Okey. Cikgu ejian merundung ada ke? Ada ke? Merundung mana? Merundung. 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 N ke M. Boleh? Contohnya peristiwa 13 Mei 1969. Cikgu, saya tak sebut ni. Saya boleh 13 Mei 1949. Sudah. Diterima 13 Mei. 49 dibulatkan. Dapat 1 markah. Okay? Jangan pusing. Okay? Seterusnya, soalan yang keempat. Okay, soalan yang keempat. Okay?
Okey, soalan yang keempat ini adalah saya ambil satu-satunya soalan daripada soalan daripada bab 4, satu-satunya saya ambil sebab saya tengok kokok air satu je keluar. 13 minit saja caji, 13 minit saja boleh terima. Okey. Kenapa saya ambil juga ni satu-satunya tajuk daripada bab 4 yang dikeluarkan dalam soalan percubaan. Kokok dia keluar. Dia takut-takut dia keluar. Kalau dia keluar. Kalau kita tak baca, Masya Allah. Rugi sangat-sangat. Okay? Rugi sangat-sangat. Okay. Sekejap saya tengok jadual saya. Okay. Saya takut saya memang saya takut kot saya nak buat kelas. Hari Sabtu ni. Okay. Hari Sabtu ni malam saya free. Okay. Sabtu malam saya free. Okay. Maknanya kalau saya free, insyaAllah saya akan bincangkan dengan Perkasa, grup Perkasa kalau kata bersedia untuk okey, kita akan buat kelas untuk belajar Kita sambung bab nombor 5, okey. Okey. Insya-Allah berapa jam pun kita atau usaha kita. Tak, ni kelas 4 pagi tu bukan untuk esok. Nanti saya akan maklumkan kelas 4 pagi tu insya-Allah. Okey, saya akan buat insya-Allah. Okey, yang pasti nak belajar saya dengan saya. Okey? Jangan okey. Jangan nak masuk nak mengarutlah. Okey? Tak eloklah. Nak bezakan jawatan sambutan dengan fizikal ada 4 perkara, okey? Nanti saya akan bincangkan lepas ni, okey? InsyaAllah saya akan bincangkan. Okey, kita akan habiskan dulu untuk bab 4. Okey, kalau kata untuk bab 4, okey, kita habiskan. Untuk minggu depan, kita masuk bab 5 dan 8, 9. Lepas tu, next seterusnya, kita akan masuk untuk bab 1, 2, 3, 4, tingkatan 5 pula. Okey, kita usahakan yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Yang nak belajar je lah. Okey. Hari Abu ada kan cikgu? Hari Rabu macam biasa. Okey. Tak ada esok Daniel. Kemungkinan insya-Allah hari Sabtu malam saya akan buat sekali lagi. Untuk habiskan tajuk tingkatan 4. Okey. Lepas tu kita nak start dengan lepas habis ni boleh ke dapatkan. InsyaAllah habis saja ke 10 bab. Saya akan hantar PowerPoint dalam grup. Saya akan hantar jawapan ni PowerPoint dalam grup. Tapi sebelum tu kita tulis dulu. Okey, tak ada masalah. Boleh? Tengok. Jelaskan sebab berlakunya penyerahan tersebut. Okey. Masalah kewangan SBUB, masalah Farhad, Rina, masalah kewangan SBUB. Tengok yang pertama. Memenuhi kepentingan British. Fakta yang pertama. Fakta yang kedua. Meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Okey. Betul Balki Syirah. Okay. Yang ketiga, masalah kewangan SBB. Betul. Ada 3. Okay. Ada 3. Okay. Walaupun ada 3, kita tak huraikan lagi. Tengok jelaskan. Kurang dana dicakap. Okay. Memenuhi kepentingan British. Tengok. Okay. Iaitu Sabah berpotensi menggantikan jajah yang dilepaskan oleh British seperti Sri Lanka. Ataupun India ataupun Burma. Ya. Memenuhi kepentingan British kerana apa? Sabah banyak bahan mentah. Ya. Dan Sabah juga boleh dijadikan pasaran baru bagi British. 1, 2, 3, 4, 5 isi sekarang. Soalannya, jawapannya contohnya, sebab berlaku penyerahan tersebut ialah bagi memenuhi kepentingan British. Okay. Saya off ke mic saya? Dengar cikgu, dengar. Okey, dengar. Danish yang buka mic. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Contohnya, okey, kita ulang sekali balik dia. Okey. Sebab berlakunya penyerahan tersebut bagi memenuhi kepentingan British.
kerana Sabah berpotensi menggantikan jajahan yang dilepaskan oleh British seperti Sri Lanka ataupun India ataupun Burma. Salah satu diterima, satu markah. Nokta. Selain itu, Sabah banyak bahan mentah dan boleh dijadikan kawasan pasaran bagi British. Dah dapat 5 markah. Seterusnya, penyerahan tersebut juga bagi meneruskan dasar British dalam hubungan luar selepas Syarikat Borneo Utara British, di mana semasa Syarikat Borneo Utara British ataupun SBUB, Sabah menjadi negeri naungan British. Nokta. British menguasai hubungan luar dan pertahanan semasa SBUB dan perlu diteruskan. Akhir sekali, penyerahan berlaku kerana masalah keuangan, iaitu kos yang besar selepas Perang Dunia Kedua tidak mampu ditanggung SBUB untuk membangunkan Sabah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 isi maksimum berapa markah dia nak? 4 markah. 4 markah. Satu. Yang kedua, soalan yang kedua, SBUB British ke cikgu, korang siapa? SBUB British, Syarikat Borneo Utara British. Dan sekadar makluman saja dah ada payah tanya, kita sebutlah. Sebagai makluman saja dan pelajar perlu faham. Di tanah Melayu, Kelantan ke, Terengganu ke, Kedah ke, Perlis ke, mana-mana berlakunya kebangkitan menentang kolonial British. Satu, kena faham. Yang kedua, berlakunya kebangkitan di Sabah, iaitu Mak Saleh apa semua tu, penentangan disebabkan oleh menentang Syarikat Borneo Utara British, sebuah syarikat berpiagam. 2. Tetapi apa yang berlaku yang ketiga, penentangan yang berlaku di Sabah, di Sarawak, bukan penentangan kolonial, bukan penentangan syarikat pertubuhan, tetapi bersifat individu. Penentangan bersifat menentang individu. Perseorangan, iaitu menentang keluarga Brooke. Itu nampak perbezaan ketiga-tiga. Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Untuk makluman, sebab ada yang bertanya tadi, SBUB tu BT ke Sabah cikgu? Cuma saya nak contoh, biar kita boleh faham, macam tu. Yang kedua, mengapa penyerahan Sabah tidak mendapat tentangan daripada penduduk tempatan? Tengok. Yang pertama, betul sekali Balkis. Yang pertama kerana dasar ni mengapa? Dasar British menindas kegiatan persatuan Marlin kata kurang pengalaman. Kita tengok British gaya membebaskan penduduk. Dennis betul. Dasar British menindas kegiatan persatuan. Nah, macam mana cara dia menindas? Menawarkan jawatan kenaikan pangkat kepada ahli pertubuhan. Itu cara dia. Apabila dinaikkan pangkat, dia pindahkan pemimpin-pemimpin yang aktif. Yang dinaikkan pangkatnya, dia pindahkan ke kawasan lain. Ini telah melemahkan kegiatan perpersatuan di kawasan tersebut. Dalam satu ayat saja. Yang kedua, penduduk sukar berhimpun. Kenapa? Kerana mempunyai pelbagai etnik. Jadi, peluang pentadbiran dalam kalangan penduduk adalah terhak. Di samping, penduduk tak selesa, halus, melupakan. Betul. Di samping, isu yang ketiga, kurang pengalaman dalam birokrasi barat. Dan penyerahan menyebabkan penyerahan ini untuk kepentingan sosioekonomi.
Peluang melibatkan diri dalam pentadbiran. Okey, memajukan perniagaan, meluaskan jaringan perdagangan, membangunkan negeri Sabah selepas peran. Okey. Ya Allah, aku sorry. Okey. Sorry, kejap. Okey. Okey. Okey, kurangnya pengalaman dalam birokrasi. Jadi akan berlakulah penyerahan. Okey, kenapa? Kerana kurang pengalaman. Akan berlakulah penyerahan. Kerana apa? Kurang terlibat dalam pentadbiran. Berlaku penyerahan. Kenapa? Nak memajukan perniagaan. Berlaku penyerahan. Kenapa? Okey. Okey, sejak birokrasi. Okey. Meluaskan jaringan perdagangan. Dan untuk langkah membangunkan negeri Sarawak. Okey. Ada soalan tanya birokrasi itu apa? Birokrasi ini sistem pentadbiran barat. Okey. Sistem pentadbiran barat di mana pentadbiran melalui biro-biro ataupun melalui jabatan-jabatan. Setiap biro, setiap jabatan diketuai oleh seorang pegawai British. Bukan lagi diketuai oleh penduduk tempatan. Faham tak? Ya, birokrasi ini pentadbiran barat di mana ditadbir oleh seorang pegawai barat melalui biro ataupun melalui jabatan. Okey. Itu. Okey. Dan yang terakhir, kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Silakan. Agar negara bebas daripada penjajah luar. Bebas daripada penjajahan luar. Dennis kata, satu, bebas dari penjajahan. Balaki kata menjamin keamanan negara. Dua, betul. Mewujudkan perpaduan. Mewujudkan perpaduan, betul. Menjaga Menguruskan kepentingan negara, negara. betul. Okey, apa tu Danish? Menjagakan kepentingan negara. Apa tak dengar? Menjagakan kepentingan negara. Menjaga kepentingan negara, meningkatkan ekonomi negara Azmi. Mengasih kemakmuran ekonomi. Okey, mengekalkan kemakmuran negara. Politik negara stabil. Okey, itu betul. Okey. Mengelakkan pengaruh daripada luar, terima atilah. Menjamin kerjaan sosial, betul. Keberkesanan pentadbiran, Melin, betul. Campur tangan asing, elakkan campur tangan asing, betul. Menjaga keselamatan negara, betul. Semua betul. Okey, tengok jawapan dia. Memastikan politik stabil. Okey. Mewujudkan pentadbiran yang lancar. Kekayaan adil. Okey, pembagian adil. Hidup rakyat betul terpadu, meningkatkan ekonomi, meningkatkan taraf hidup rakyat, memelihara hubungan dengan negara luar. Mana-mana jawapan yang munasabah. Okey? Mewujudkan kebersihan pentadbiran, diterima markahnya. Okey? Kita tengok soalan seterusnya. Okey. Nombor 5, apakah maksud persekutuan? Minta tolong kepada anak-anak cemerlang yang ada di talian. Okey, kita akan sambung pada insya-Allah. Tolong ingatkan saya, kalau tak ada apa masalah, insya-Allah saya cuba habiskan pada hari Sabtu ni. Okey. Okey, Azmi kata, okey, terima kasih. Azmi gabungan beberapa negara. Okey, mohon kepada pelajar-pelajar, insya-Allah istiqomahkan dalam diri. Okey, bahawa awak akan cemerlang SPM. Okey, awak akan masuk kelas tanpa untuk merapu-rapu. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, good luck semua, insya-Allah kita akan jumpa pada kelas akan datang. Okey, doakan saya sihat untuk saya mampu bersama pelajar sampai kepada hari-hari terakhir peperiksaan, Terima kasih, insya-Allah. cikgu. Okey.